li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kelas on-site ya. Dan kita sampai muka surat 66 ya. Muka surat 66. Ada buku lebih ke? Tak ada dah, habis. Okey. Jadi kita sampai pada masih lagi kisah para sahabat ya yang mempunyai sumbangan besar ya di dalam Islam, antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Muka surat 66, siapa yang ada buku ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini nama kunyah, gelaran dia ya. Nama sebenar Abu Bakar ialah Abdullah. Nama dia Abdullah. Abdullah bin Osman. Abdullah bin Osman. Tetapi biasa orang panggil dia ya. Nama sebenar Abu Bakar ialah Abdullah. Nama dia Abdullah. Abdullah bin Osman. Abdullah bin Osman. Tetapi biasa orang panggil dia Abu Bakar ya. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi beliau dipanggil Abu Bakar semenjak daripada Nabi berkahwin dengan anak perempuannya, yakni Aisyah. Ya, kerana satu-satunya isteri Nabi yang masih dara ketika berkahwin dengan Nabi ialah Aisyah. Ya, jadi perkataan virgin ataupun anak dara dalam bahasa Arab ialah bikrun ya ataupun bakrun. Bakar atau bikir itu ialah anak dara. Jadi Abu Bakar ialah bapa si anak dara. Ya, jadi sebab itulah dia dikenal dengan Abu Bakar. Tapi nama sebenarnya ialah Abdullah setelah memeluk Islam. Pada zaman jahiliah beliau dipanggil sebagai Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ya, pasal orang Arab sangat memuliakan Ka'bah, mereka panggil Ka'bah Baitullah. Ya. Sebab tidak ada masalah dari segi gelaran. Perkataan Allah tu memang orang Arab dia terima ya. Malahan dalam isu penggunaan nama Allah di kalangan masyarakat Arab is a non issue, dia bukan satu isu. Tapi di Malaysia ada isu lah. Bila orang-orang Nasrani ya menggunakan perkataan kitabullah ya, menggunakan perkataan rumah Allah ya, menggunakan perkataan Nabi Allah, Rasulullah, itu ada isu lah. Ya, tapi di kalangan masyarakat Arab tidak ada isu kerana bahasa Arab adalah bahasa mereka. Ya, ramai orang tanya, ya, adakah Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mereka memanggil Kaabah itu Baitullah? Ya, betul, rumah Allah. Ya, sebab itu Abu Bakar zaman jahiliah dipanggil Abdul Kaabah ataupun Atiq. Atiq, ya, nama dia Atiq. Atiq itu dalam bahasa Inggeris antik. Antik, ya, sebab Kaabah adalah rumah ibadah pertama yang dibina di atas muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, ya, awwala baitin, rumah pertama ibadah, rumah ibadah pertama dibina atas muka bumi adalah Kaabah. Ya, 40 tahun lepas Kaabah dibina, maka barulah dibina Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Ya, ini sabit dalam hadis Imam Muslim riwayat Abu Zar Al-Ghifari, ketika dia tanya pada Nabi, rumah ibadah pertama, Nabi kata Kaabah. Kemudian rumah ibadah kedua ialah Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian Nabi bagi tahu jarak masa antara Kaabah dengan Masjid Aqsa pembinaannya ialah 40 tahun saja. Jadi maknanya betul lah ya, yang bina Kaabah tu ialah Nabi Adam AS, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bina semula. Ya, Nabi Adam yang membinanya. Kemudian 40 tahun selepas itu Allah perintah Nabi Adam untuk bina Masjid Aqsa pula. Dan dikatakan yang membantu Nabi Adam adalah anaknya, yakni Nabi Syis. Nabi Syis itu adalah salah seorang anak Nabi Adam yang menjadi Nabi, tapi dia bukan Rasul. Sebab tu kalau orang tanya kita, siapakah Rasul yang kedua? Idris. Siapakah Rasul yang ketiga? Nuh. Tapi siapakah Nabi yang kedua? Kedua bukan Idris, kedua ialah Syis. Nabi Syis ya, anak Nabi Adam. Beliau yang membantu dakwah Nabi Adam. Ya. Kemudian barulah datang nabi yang ketiga ataupun rasul yang kedua, yakni Idris, Nuh dan seterusnya ya. Kerana bukan semua nabi dilantik menjadi rasul, tetapi semua rasul adalah nabi. Kita dah faham dah. Jadi Abu Bakar Atiq
ya, Atik maknanya merujuk kepada Kaabah tadi, ya, ataupun Abdul Kaabah. Tetapi setelah memeluk Islam, ya, Nabi gantikan namanya kepada Abdullah, ya. Jadi maksudnya kalau orang tanya kita, boleh tak tukar nama? Kalau nama kita tu tak elok, nama kita tu membawa makna yang tak bagus kan? Boleh lah. Pasal Nabi pernah tukar nama Abu Bakar, ya, daripada Abdul Kaabah kepada Abdullah. Nabi pernah tukar nama Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah nama asal dia ialah Abdul Syams. Nama asalnya ialah Abdul Syams, ya. Abdul Syams maknanya hamba matahari, kerana dia berasal daripada Yaman, dan orang Yaman memang penyembah matahari, ya. Orang Yaman. Ambil cerita dalam surah An-Naml, surah 27 dalam Quran, ya, cerita tentang bagaimana burung hudhud, ya, melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahawasanya dia melihat seorang ratu, Balqis lah tu, bersama dengan rakyatnya menyembah matahari. Jadi mereka adalah ibadus syam. Ibadus syam maknanya hamba matahari, sembah matahari, ya. Jadi oleh kerana Abu Hurairah berasal dari Yaman, tak pelik kalau dia juga dipanggil Abdul Syam. Tapi bila dia masuk Islam di Madinah, Nabi tukar namanya kepada Abdul Rahman, ya. Jadi Nabi pernah tukar nama para sahabat. Jadi bolehlah kalau orang tu namanya nama tak elok, konotasinya negatif, kemudian bila dia masuk Islam dia nak tukar nama, boleh je. Tapi kalau namanya walaupun nama Mandarin, ya, kita kata antaranya lah brother Anwan Seng sebagai contoh kan. Jadi bila masuk Islam tetap namanya Anwan Seng juga, ya. Kerana apa? Kerana dalam bahasa Mandarin, ya, mungkin Anwan Seng itu membawa makna yang elok aja. So tak ada masalah, tak payah tukar, ya. Sebab Nabi kekalkan nama para sahabat. Osman tetap Osman, Ali tetap Ali, ya. Jadi yang tapi nama yang macam tadilah, ya, nama-nama berhala ditukar. Abdul Uzza kena tukar, Abdul Kaabah kena tukar, Abdul Syam kena tukar, ya. Jadi itu hukum fiqh yang boleh kita belajar daripada kes Abu Bakar tadi, ya. Bapa Abu Bakar namanya Osman, tetapi lebih dikenal dengan Abi Kuhafah ataupun Abu Kuhafah, ya, Abu Kuhafah, ya. Kerana anak sulungnya Kuhafah, anak sulung, ya. Ini Ustaz Biman, tuan-tuan dan puan lupa balik, ya. Macam contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dipanggil Abul Qasim. Abul Qasim kerana anak sulung Nabi, anak sulung lelaki adalah Al-Qasim. Jadi Nabi dipanggil Abul Qasim, ya, Abul Qasim. Tetapi nama sebenar Nabi Muhammadun, Muhammad lah, ya. Gelaran Nabi Al-Amin, Al-Mustafa, As-Sadiq, Al-Masduq, ada banyak gelaran Nabi. Al-Hashir, ya, Al-Hafi dan sebagainya. Ada banyaklah, ya, belungguk nama. Jadi As-Siddiq adalah gelaran, ya, yang diberikan kerana Abu Bakar sangat membenarkan perbuatan Nabi, ya. Ketika orang Quraisy mentertawakan Nabi kerana Nabi kononnya, kata mereka, ya, pergi ke mana? Ke wilayah Palestin, ya, ke Baitul Maqdis dalam masa satu malam, pergi dan balik dalam masa satu malam, ya. Abu Bakar kata, jangankan Palestin, jangankan Masjid Aqsa, jangankan Baitul Maqdis, kalau ke langit pun aku percaya. Sedangkan, ya, Nabi hanya baru menceritakan tentang Isra' Mi'raj belum cerita. Sebab tu dalam Quran tak ada surah Mi'raj, yang ada surah Isra'. Banyak orang tanya, ya, pasal apa Isra' ada Mi'raj tak ada? Isra' tu pun dah ramai orang tak percaya. Kalau letak Mi'raj, ketawa menonggeng lah orang, ya. Maknanya itu kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak menamakan satu surah dalam Quran dengan nama surah Al-Mi'raj, tak ada. Al-Isra' ada, ya, surah 17 Al-Isra'. Subhanallazi sakhkhara lana, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram sampai habis ayat, ya. Itu surah yang ke-17, surah Al-Isra'. Jadi Abu Bakar yang membenarkan Nabi. Apabila penyiksaan terhadap beliau terlalu kuat, maknanya Abu Bakar pun kena siksa juga, ya. Family dia lah siksa dia. Beliau mengambil keputusan untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Habasyah, ya. Jadi dia nak pergi ke Habasyah. Jadi Habasyah tu di mana? Kita boleh tengok peta lah, ya. Jadi ada peta ni, senang tengok. Habasyah tu ialah di Eritrea, ya. Kalau dulu Eritrea dan Ethiopia, ya, sekali lah ni.
Tapi sebab zaman moden berlaku perang saudara antara Ethiopia, North Ethiopia dengan South Ethiopia, dan akhirnya pecah dua. Ya, North Ethiopia jadi Eritrea, manakala South Ethiopia jadi Ethiopia. Ya, jadi samalah ya, macam Yaman. Yaman pun dulu ada pecah dua. Ya, jadi satu Yaman, ya, United Yaman. Tapi Ethiopia dah pecah dua. Sudan pun ada dua. Ada North Sudan, ada South Sudan. North Sudan, Sudan Muslim, South Sudan Kristian. Ya, macam South Korea, North Korea jugalah. Sama, ya. Jadi tak peliklah, ya. Jadi bila kita sebut Habasyah atau Habsyah, Ethiopia, ataupun kerajaan dia dulu kita panggil Abyssinia, ya, Abyssinia ataupun Abyssinian Empire. Dia ada maharaja namanya Najasyi, bukan nama, gelaran dia. Ya, Najasyi itu bukan nama, ya, gelaran. Macam Firaun. Firaun tu gelaran. Ya, Firaun. Macam kita di Malaysia Sultan. Sultan Selangor, bukan nama dia Sultan. Nama dia lain, ya. Macam kita kata kalau Perlis, kita macam Perlis tak ada sultan kan? Perlis tak ada sultan, betul kan? Dia pakai raja pula. Kalau dia naik jadi yang di-Pertuan Agong, kita panggil Agong pula. Jadi itu bukan nama dia, itu adalah gelaran dia. Ya, sama macam Najasyi tadi, ya. Jadi ketika Abu Bakar, ya, nak menuju ke Eritrea, ya, sampai di satu tempat, ya, Barkul Rimat, ya, Barkul Rimat ni ada nota kaki di bawah, terletak lebih kurang 5 malam perjalanan melalui jalan laut daripada Mekah. Kalau daripada Mekah nak pergi situ 5 malam. Ya, satu malam perjalanan lebih kurang 80 km. Ya, 80 km itu kalau cuaca baik. Ya, dan bergantung kepada unta tadilah, ya, sebab para ulama fiqh bila dia buat observation, ya, kajian, dia dapati unta tak boleh pergi lebih pada 80 km satu hari. 80 tu maksimum lah, ya. Tetapi kadang-kadang dia pergi 60, 65, 70, tapi not more than 80 kilometers, ya, per day. Jadi kita agaklah, kalau katalah 60 km dia pergi, 60 kali 5 lebih kurang 300 km, lebih kurang, mungkin kurang lagi, ya. Kerana biasalah, ya, perjalanan di padang pasir ni dia menghadapi cabaran sandstorm. Ya, kadang-kadang cuaca terlalu panas, mereka tidak travel lah, ya, mereka akan berhenti, pasang kemah, ya, duduk berehat, malam baru mereka berjalan. Ya, sebab itu disebut sejauh 5 malam, kerana di padang pasir biasanya mereka akan berjalan ataupun mengembara pada waktu malam saja. Ya, kerana malam cuaca lebih sejuk, dan kita kena ingat orang Arab menggunakan apa sebagai GPS dia? Apa GPS dia? Bintang. Ya, jadi bila bintang kena berjalan malam. Ya, jadi sebenarnya kalau kita di Malaysia pun, ya, sebab Malaysia ni kita panggil negara pulau, ya, negara, sebab tu kita panggil tanah air Malaysia, ya, kita panggil tanah airku. Pasal, ya, 3/4 daripada semenanjung tanah Melayu kita ni, ya, semenanjung Malaysia adalah air. Kalau Sabah Sarawak, Borneo, ya, maknanya di pulau, jazirah, ya. Jadi oleh kerana itu negara kita panggil tanah airku, ya, sebab dia ada berkait dengan, ya, sebab kita punya civilization ialah maritime civilization. Ya, pasal tu orang Melayu pandai buat kapal, pandai buat sampan, ya. Dan Melaka muncul sebagai pelabuhan antarabangsa, international port yang besar. Sehingga orang luar bila datang ke Melaka daripada negara barat, daripada China dan sebagainya, mereka kena belajar bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu menjadi lingua franca. Ya, macam kita lah. Anak kita nak pergi Jerman, kena belajar bahasa Jerman. Anak kita nak pergi Jepun, belajar bahasa Jepun. Ya, anak kita nak pergi Korea, belajar bahasa Korea. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya bahasa Melayu memang bahasa yang hebat pada masa dulu. Sehingga, ya, ketika pendakwah daripada Yaman datang, pendakwah daripada Gujarat India datang, ya, Gujarat India, dan daripada Yaman datang ke Melaka, ya, mereka hanya berjaya mengislamkan orang Melayu, tapi mereka tidak berjaya mengarabkan. Ya, maknanya they Islamized the Muslim, the Malay Muslim, but they did not Arabize. Ya, ada dua, ya, satu Islamization, satu lagi Arabization, ada beza.
Dua lagi negara yang tidak diarabkan ialah Turki. Cuba tengok. Sebab Turki punya civilization lama. Ya, dengan Byzantine Empire, Roman, Byzantine, ya. Sebab itu mereka jadi Muslim tapi bahasanya kekal Turkish. Persian juga, orang Parsi. Sebab tamadun Parsi, hebat. Jadi mereka masuk Islam tetapi mereka tidak diarabkan. Orang Melayu sama. Sebab itu kita hanya terima tulisan Jawi saja. Itu pun kita tambah ca, tambah ga dan tambah nya, kan? 3 huruf kita tambah. Ya, tapi yang lain tu pakai alfabet Arab. Sebab tu surat menyurat, ya, antara Abdullah Al-Munshi. Kita selalu panggil Munshi Abdullah. Sebenarnya salah. Abdullah Al-Munshi. Al-Munshi tu in Arabic maknanya the author. Abdullah the author. Pasal memang dia jadi penulis. Ya, Abdullah the author. Dan dia punya surat menyurat dengan Stanford Rifle. Sebahagian surat-surat tu ada di apa nama, ya? Apa library tu di apa? Di mana? Bukan kan? Di luar ni. Dia ada di Netherlands, ada di London. Ya, ada lagi di mana? Library of Congress ke apa tak tahulah, ya. Ada. Ini yang pensyarah-pensyarah daripada UIA, UM yang buat PhD kat sebelah sana. Mereka kata kami terpaksa gunakan, ya, dokumen tu kita punya tapi telah dibawa oleh Inggeris penjajah, ya, semasa mereka bawa balik Belanda, ya, dan juga Inggeris. Jadi terpaksa cari bahan di sana, ya. Bangsa mana yang not only di Islamiskan but also di Arabiskan? Egyptian are not Arab. Mereka ni Coptic. Egyptian ni Coptic maknanya mereka ni bangsa Firaun, Kibti kita panggil. Orang Mesir Kibti, Coptic. Tetapi mereka masuk Islam dan mereka tukar medium of communication kepada kepada Arabic. Iraq pun sama. Iraq mereka adalah Kurdish. Saddam Hussein bukan Arab. Saddam Hussein adalah orang Kurdi. Tapi dia adopt Arabic language as dia punya official language dan juga Islam sebagai agama dia. Jadi kebanyakan negara-negara di sebelah sini, ya, kita tengok Yaman memang Arab, Oman ni semua Arab. Ni sebelah ni negeri Syam, Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, ya. Mereka ni asal-asalnya Latin. Mereka ni bahasanya Latin. Tapi mereka di-Arabize kan, ya. Sebab tu orang Jordan cakap Arab. Orang Palestin cakap Arab. Tapi orang Syria dan Lebanon cakap Arab juga. Tapi Arab mereka bunyi French. Pasal mereka they were colonized by the French dulu. Tapi sebelum tu mereka adalah Latin. Bahasa mereka Latin. But they were colonized by the French after they became. Betul. Maknanya bahasa asalnya Latin. Sebab itu Injil, sebahagian besar Injil tu dalam bahasa Latin. Tapi Latin, tak ada negara dalam dunia guna Latin. Tak ada negara dunia. Tapi bahasa Latin tu masih ada. Tapi dia tinggal dalam buku, dalam dictionary, ya, macam student dekat kita panggil International Institute of Islamic Thought dekat yang Said Naqib Al-Atas punya, kan. Student di samping Arabic dan English, mereka kena belajar Latin. Pasal banyak tulisan-tulisan ni dalam bahasa Latin. Even Injil yang betul, ya. Tapi terminologi lah. Banyak terminologi phrase kan. Tapi dari segi kita panggil Injil yang paling lama adalah Injil Latin. Dan Latin bukan bahasa asal Latin bukan bahasa asal Bible. Bukan bahasa asal Bible. Ya, boleh. Tak apa. Baik. Okey, thank you. Nampak dekat kamera. Ya. Okey. Boleh Nampak ke? Kena zoom sikit kot. Sebab bahasa, ya, Bible yang asal, ya, Bible yang asal ni, ya, ataupun kita panggil gospel kan, ya, bahasa asalnya ialah Aramik, ya. Kalau bahasa Arab kita panggil Suryani, ya, Suryani, bahasa Suryani itu bahasa Aramik. Inilah bahasa Nabi Isa. Dan Suryani ni adalah
macam kita kata dialek kepada apa ni, Hebrew, ya, pada Nabi Musa. Nabi Musa punya bahasa Hebrew. Ya, Hebrew. Hebrew ni ialah Taurat. Ya, Hebrew ni Taurat. Sebab tu, ya, bila kita kata Bible, Bible ada dua. Satu Aramaic Bible. Ya, Aramaic Bible. Aramaic Bible, ya. Satu lagi ialah Hebrew Bible. Ya, Hebrew Bible. Ada dua. Ya. Jadi kalau kita kata Bible je, sebab Bible tu makna kitab suci. Bible tu holy book, holy scripture. Ya. Dan orang akan tanya, which Bible are you referring to? The Hebrew Bible or the Aramaic Bible? Aramaic Bible is New Testament. New Testament adalah Injil lah. Kalau yang Old Testament, apa ni, Hebrew Bible, Taurat. Ya, jadi itulah cerita dia, ya. Okey. Cuma masalah Bible ni ialah dia ditulis, ya, dia ditulis apa ni oleh yang so called the Christian ni selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Ya, selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Ya, itulah masalah dia. Ya. Sebab yang menulis Bible tu, ya, macam kita kata Paul kan, Paul tu, Saint Paul tu tak hidup zaman Nabi Isa. So macam mana kita kata, Paul selalu kata I was inspired kan? Inspired by whom? Kan? Maknanya seolah dia dapat wahyu. Dia tak dapat wahyu. Macam mana? Bukan in his dreams kan? Yalah, salah satunya dream, through dream. Maknanya ilham lah. Inspired tu maknanya ilham kan? Tapi ialah Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah tak pernah cakap macam tu. Sebab mereka hidup zaman Nabi. Jadi apa Nabi cakap mereka tulis ataupun mereka hafal kan. So benda tu autentik. Tapi kalau Paul, dia tak hidup zaman Nabi Isa, tapi dia claim, ya, dia claim dia dapat apa ni, inspiration tadi. Macam mana? Maknanya kalau kita belajar hadis, maknanya ada sanad yang terputus. Ya, ada apa? Ada rantaian terputus. Macam kita memutuskan rantaian COVID-19 ni, kan kita tak bertemu tu kan, bila tak ada physical contact, so kita putuskan. Tapi dalam hadis tak boleh. Hadis mesti ada dia punya apa kita panggil chain kan, chain of narrators tu mesti bersambung. Mana kita mesti make sure Abu Hurairah jumpa tak Nabi? Jumpa. Ya. Kemudian kita kata anak murid Abu Hurairah jumpa tak Abu Hurairah? Okey, jumpa. Okey, fine lah, baru kita kata autentik. Ya. Jadi itulah isu Bible ni. Pasal penulis Bible ada 4 dan 4 tu semua beza-beza. Yang Paul punya Bible beza dengan John, beza dengan Matthew, beza dengan Luke. Itu masalah dia. Ya, ada perbezaan. Sedangkan ya, mereka claim mereka dapat apa ni daripada Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa dah diangkat oleh Allah ke langit. So itulah ceritanya, ya. Sebab tu banyak kekeliruan berlaku dalam apa ni, dalam Bible, ya. Tapi dalam Quran tak. Sebab Quran, ya, Quran di standardizekan. Ya. Kalau ada apa kita panggil, ada qiraat, betul. Qiraat tu maknanya cara baca yang sedikit berbeza tetapi membawa maksud yang sama juga. Ya, cara baca berbeza. Ya, cara baca. Okey, selesai di situ, ya. Jadi apa, balik pada Abu Bakar di Barkul Ghimat, beliau berjumpa dengan Ibnu Ad-Durunnah, ya. Ibnu Durunnah ni ketua kabilah yang besar, yakni kabilah Al-Qarah. Ya, dia ni Sambadi lah, ya, ketua kabilah. Jadi Ibnu Durunnah ni orang baik, dia pun tanya. Dia kata, Abu Bakar, kamu nak pergi mana? Abu Bakar jawab, ya, kaum aku, mana Quraisy, telah menghalau aku dan aku ingin mengembara ke atas muka bumi dan menyembah Tuhanku, ya. Jadi dia kata dia nak selamatkan dia punya pegangan akidah dia. Jadi Ibnu Durunnah berkata, orang seperti kamu wahai Abu Bakar sepatutnya tidak dihalau. Kamu telah banyak membantu orang miskin. Kamu menghubungkan silaturahim, membantu mereka yang lemah, memberi makan kepada tetamu dan membantu mereka yang ditimpa bencana. Maknanya ni dia cerita ciri-ciri baik Abu Bakar tu. Ya, menghubungkan silaturahim, apa ni, tolong orang lemah, bagi orang makan, ya, layan tetamu, ya, dan membantu orang yang kena bencana. Aku akan lindungi kamu, kata Ibnu Durunnah. Ya, oleh itu pulanglah kamu, ya, apa ni, ke negerimu, yakni Makkah, dan sembahlah Tuhanmu di negeri kamu sendiri. Pasal dalam kitab lain ditulis, ya,
cerita dalam Ar-Rahiqul Maktum pun ada cerita bagaimana Abu Bakar mula-mula dia ibadah dalam rumah. Kemudian dia buat macam bangsal ya, macam gazebo dekat luar rumah dia. Dia solat kat luar, dia baca Quran kat luar. Sehingga orang-orang perempuan Quraisy suka dengar bacaan Quran dia tu. Ya, menyebabkan pemimpin Mekah marahlah. Ya, kamu nak ibadah dalam rumah. Pasal apa kamu pergi propagate? Sebenarnya dia tak propagate, tapi dah orang nak dengar, nak buat macam mana? Ya, jadi oleh kerana itu maka Abu Bakar diminta ya supaya beribadah di rumah saja. Abu Bakar tak nak. Ya, sebab dia kata ini hak aku, ya, hak untuk beragama. Cuma macam tadilah ya. Kalau macam kita di Malaysia contoh kan, nak agama Kristian boleh, nak agama Buddhis boleh ya, Hindu boleh. Cuma dia tak boleh propagate. Kan jadi isu besar baru-baru ni ya, seorang Indian kan. Dia claim dia telah murtadkan seorang perempuan ya, Sabahan ke Sarawakian lah ya. Katanya orang tu Muslim dan jadi isu ya. Sebab orang pergi, biasalah orang kita Melayu kan ya, bila dengar benda-benda macam ni dia akan pergi ya, dia nak raid rumah orang ni, dia nak macam-macam sehingga orang tu minta maaf semua ya. Jadi di Malaysia sebagai contoh ya, kita bebaskan siapa-siapa menganut agama ikut dia punya kemahuan ya, tetapi dia tak boleh dakwah agama tu kepada orang lain. Kalau didapati dia berdakwah boleh ditangkap. Itu sajalah cerita dia ya. Okey ya, seterusnya apa lagi? Jadi Abu Bakar pulang ke Mekah ditemani oleh Ibnu Dughunah. Jadi Abu Bakar tak jadilah hijrah ke Habasyah, dia memang tak jadi. Ibnu Dughunah berjumpa pembesar Quraisy lalu berkata, orang seperti Abu Bakar tidak layak dihalau. Ya, nanti berlaku ni cerita ni ya. Adakah kamu menghalau orang yang membantu si miskin? Dia pertahankan Abu Bakar. Perlindungan yang diberikan oleh Ibnu Dughunah tidak ditentang oleh sesiapa pun. Orang tak berani nak kacau dia. Mereka berkata kepada Ibnu Dughunah, suruh Abu Bakar sembah Tuhannya dalam rumah saja. Dalam rumah. Dan boleh solat di dalamnya semau-maunya. Dia boleh baca Quran sebanyak mana yang dia suka, tetapi dia tidak boleh menyakiti hati kami dengan perbuatannya dan tidak melakukannya secara terang-terang. Kat luar rumah tak boleh. Sesungguhnya kami bimbang isteri-isteri dan anak-anak kami terpengaruh dengannya. Ya, jadi mereka bimbang. Perkara tersebut disebut oleh Ibnu Dughunah kepada Abu Bakar. Abu Bakar buat apa yang diminta. Ya, dia sembah Tuhan di dalam rumah, tidak menampakkan solatnya dan membaca Quran kecuali di dalam rumah. Kemudian Abu Bakar mendapat idea. Maka beliau membina masjid di anjung rumah, ya, macam tadilah gazebo tadi. Di situ beliau bersolat ya dan membaca Quran. Dengan itu perempuan-perempuan dan anak-anak orang-orang musyrikin merasa tertarik dan melihat apa yang dilakukan. Sebab kita kena ingat masyarakat Arab ya, masyarakat Quraisy ni bahasa Arabnya tinggi. Jadi mereka boleh faham cerita Quran. Sebab tu Quran penuh dengan stories. Quran ni ya, majoriti ayatnya adalah cerita Nabi Ibrahim, Nabi Yunus ya, Nabi Daud, cerita nabi-nabi. Hukum Quran sikit aja. Dr. Yusuf Qaradawi kata, dan hukum dalam Quran lebih kurang 500 ayat saja. Ya, kalau Quran tu 6236 ayat, 6236 ya. 500 sahaja yang cerita hukum, yang lain semua stories. Ya. Tetapi kita kena fahamlah ya. Walaupun dia bersifat stories, tetapi di dalam itu ada hukum hakam, ada akidah ya, dan ada apa kita panggil ya, dan ada akhlak, cerita akhlak. Okey, sebagai contoh kan, macam kita baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kisah. Tetapi dalam cerita Al-Kahfi ada cerita 7 pemuda yang ketika mereka masuk dalam gua, anjing duduk luar. Sebenarnya itu hukum. Kerana anjing tak boleh bawa masuk dalam rumah. Macam mana kita sayang pada anjing tu pun, anjing itu hanya kekal sebagai pengawal saja. Sebab tu dalam fiqh Islami, anjing boleh digunakan untuk dua. Satu sebagai hunting dog, sebagai sebagai anjing pemburu. Satu lagi sebagai security. More than that tak boleh. Kita tak boleh ambil anjing sebagai pet, tak boleh. Bawa masuk rumah tak boleh. Nanti malaikat rahmat tak masuk. Ya, sebab malaikat tak akan masuk dalam rumah yang ada anjing ataupun ada patung-patung kan. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya Allah sedang bagi tahu kita tentang hukum, tetapi melalui cerita. Ya, dan manusia suka macam tu. Banyak orang kita ajak dia datang kelas agama, dia tak apalah, dia kata
saya santai-santai je. Tapi kalau kita bagi dia filem, drama kan, yang ada elemen agama dakwah, dia suka. Ya, sebab tu kita tengok drama dan juga filem yang ada elemen dakwah, dia box office. Ya, ramai orang suka. Ya, contoh macam Ustaz Zul sebut, macam contoh kata-kata cerita Ketika Cinta Bertasbih. Ya, kisah seorang ustazah graduate daripada Azhar dan juga suami dia graduate Azhar juga. Macam mana mereka dakwah kepada masyarakat. Ya, walaupun cerita tu cerita cinta, cerita keluarga, cerita masyarakat, ya, tapi elemennya elemen dakwah. Ya, sehingga kalau Ustaz boleh quote satu scene di mana ketika ustazah tadi nak dipinang oleh seorang ustaz. Jadi ustaz tadi pinang dia bagi syarat. Dia kata saya boleh terima pinangan ustaz dengan syarat ustaz mesti benarkan saya duduk di kampung saya juga. Dia nak duduk di kampung dia. Pasal dia kata saya mengajar dekat sini. Jadi kalau nak kahwin dengan saya boleh. Saya kena syarat tak boleh. Jangan, sebab ustaz tu duduk di Jakarta. Dia duduk di Solo. Ya. Jadi oleh kerana itu dia nak duduk di Solo juga sebab dia mengajar. Ya. Okey. Nombor 2 bagi beberapa syarat lain lah. Jadi ustaz tadi petikai lah. Ya, dia kata mana boleh isteri adakan syarat. Ya, dan dia pun bawa masuk bilik, dia keluarkan kitab dia. Kitab fiqah. Dia kata ada, ya. Bukan dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab lain, dalam mazhab Hambali kalau tak salahnya. Ya, membenarkan seorang isteri mengenakan syarat kepada suami sebelum berkahwin. Kalau lepas kahwin tak boleh lah. Ya, jadi kalau Kak Syima dia bagi syarat sebelum terima akad nikah Abang Syuib, okeylah. Tapi kalau dah kahwin, gone lah, ya. Contohnya macam tu. Jadi boleh, ya. Tapi syarat sebelum kahwin. Sebab kalau kita tengok Ummu Salamah, bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas bin Malik. Ummu Sulaim, ya, dia kahwin dengan Ummu Sulaim, nak tunjuk, ya. Dia kahwin dengan Malik bin Nadar. Ya, ni Ustaz padam dulu. Ni kita bagi contoh, ya. Seperti mana ada dalam hadis. Jadi Ummu Sulaim ataupun nama sebenarnya Rumaisa, ya, Rumaisa. Ya, jarang orang nama ni Rumaisa. Rumaisa. Ya, Rumaisa. Ya, ada yang kata ada alif lam Ar-Rumaisa, tak apalah, ya. Ar-Rumaisa, AL. Ummu Sulaim zaman jahiliah dia kahwin dengan Malik bin Nadar. Ya, Malik bin Nadar. Bila datang Islam, ya, bila Mus'ab bin Umair pergi dakwah dekat Madinah, Ummu Sulaim nak masuk Islam. Malik tak nak masuk Islam. Ya. Jadi Ummu Sulaim dia nak masuk Islam, dia masuk dengan anak dia Anas. Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik adalah anak daripada perkahwinan Ummu Sulaim dengan Malik bin Nadar. Jadi apabila Malik tak nak masuk Islam, perkahwinan mereka terfasah lah. Kena fasah. Ya. Jadi Ummu Sulaim pun dia jadi janda lah. Ya, janda. Bila habis iddah dia, maka ada orang lelaki datang pinang. Ada seorang lelaki kaya. Ya, ni tokey besar lah. Ya, tokey besar. Tokey ladang kurma terbesar di Madinah, ya. Yang dipanggil Abu Talhah. Ya, ataupun nama sebenarnya ialah Zaid, ya. Zaid bin Sahal, ni nama dia. Kita biasa panggil Abu Talhah aja, ya. Jadi Abu Talhah Zaid bin Sahal datang pinang Ummu Sulaim. Ya. Suami dia Malik ni lari ke negeri Syam dan mati dekat sana. Mati dalam keadaan kafir lah. Okey. Jadi Ummu Sulaim bila dia dah habis iddah, maknanya dia bebas lah. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Abu Talhah datang pinang. Abu Talhah ingat Ummu Sulaim akan terima lah pasal dia orang kaya. Ya. Jadi Ummu Sulaim kata, aku boleh terima pinangan kamu dengan syarat kamu masuk Islam dulu. Masa tu Abu Talhah belum masuk Islam lagi. Abu Talhah ni orang baik, tapi dia belum masuk Islam. Jadi kata Ummu Sulaim, kamu pergi cari Muhammad. Masa tu Nabi dah hijrah lah. Kamu masuk Islam dan kamu belajar Islam daripada dia. Abu Talhah kata tak apa, boleh. Ya. Abu Talhah pun masuk Islam, belajar agama daripada Nabi.
Setelah agamanya tu memadai lah, dia punya knowledge tu, dia pun pinang Sulaim pun terima. Jadi berdasar pada peristiwa ni, para ulama kata harus bagi seorang perempuan mengenakan syarat kepada suami dia sebelum berkahwin. So dia kenakan syarat. So suami dia penuhi syarat tu. Ya, bila dia fulfill the requirement, so perkahwinan tu jadilah. Jadi Abu Talhah ni lah jadi bapa tiri kepada Anas bin Malik, dan dia orang kaya. Ya, dan Abu Talhah ni dia ada kebun kurma di depan Masjid Nabawi. Ya, sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika batal wuduk, Nabi nak ambil wuduk, ya, pasal masa tu di masjid tak ada kemudahan wuduk. Ya, mana ada apa kita panggil, tak ada paip macam sekarang. Jadi Abu Talhah, ya, Abu Talhah kebun ni depan, maka Nabi selalu minta izin daripada Abu Talhah untuk berwuduk dalam kebun tadi. Since dekat kebun mesti ada telaga. Kalau tak ada telaga air, macam mana nak hidup pokok kurma tu? Nabi selalu masuk dalam kebun dia. Kadang-kadang Nabi minta Anas bin Malik tolong ambilkan wuduk. Ya. Kalau kita tak tahu cerita dan lokasi dekat mana kebun ni, kita akan kata Nabi memperhambakan budak ni. Sebab Anas bin Malik baru umur 10 tahun. Anas bin Malik ni budak muda, budak kecil. Ya, dia nak orang senang. Tetapi mak dia minta supaya Nabi ambil Anas bin Malik ni sebagai pembantu siang hari je lah. Ya, jadi apa yang berlaku ialah Anas bin Malik jadi pembantu Nabi. Pembantu tu bukan bekerja dengan Nabi, tak dapat gaji pun. Cuma sebab apa? Sebab mak dia Sulaim kata, kalau ada ayat Quran yang turun hari tu, engkau akan dengar ayat tu. Kalau ada nasihat, Nabi akan bagi tahu. Sebab tu Anas bin Malik muncul sebagai ulama zaman Nabi, zaman sahabat, ya, maksudnya zaman sahabat. Kerana dia mendampingi Nabi selama 10 tahun. Ya, sejak umur dia 10 tahun sampai 20 Nabi wafat. Ya, okey. Jadi Anas bin Malik walaupun dia tukang ambil wuduk, tapi kerja dia senang je. Pasal kebun bapak dia tu depan masjid. Jadi dia pergi ke masjid, dia pergi ke kebun, bukan dia pun ambil air tu, pekerja bapak dia lah. Ya, jadi pekerja bapak dia masukkan dalam bekas, Anas bin Malik pun, terima kasih, Anas bin Malik pun ambil air tu, curah ke Nabi. Sebab itu Anas bin Malik menjadi salah seorang sahabat Nabi yang paling pandai wuduk. Pasal dia yang tuang. Ya, dia ambil, ya, bila dia ambil dia tuang. Dia tengok macam mana Nabi buat. Ya, 3 kali ke kumur macam mana, masukkan air dalam hidung, kumur masuk air dalam mulut dan hidung sekali ke asing. Pasal kadang-kadang kita tengok masuk air dalam mulut, lepas tu hidung, kan? Nabi masuk sekali, dua-dua. Jadi Anas pandai tentang wuduk. Kerana apa? Kerana dia yang menuangkan air untuk Nabi. Ya, itu cerita Anas bin Malik. Jadi nak cerita mak dia, tapi cerita Anas jugalah, ya. Okey, itulah, ya. Perkara yang kita belajar daripada cerita. Dan manusia suka dengan cerita. Ya. Kalau dulu kita panggil penglipu lara. Ya. Sebab itu zaman Nabi, ketika Nabi ajar Quran kepada para sahabat, ya, orang Quraisy, ya, ada seorang orang Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'id, beliau sanggup pergi ke Iraq. Daripada Mekah ni, dia sanggup pergi, ya, sampai ke sempadan Iraq ni, ya, ada satu tempat namanya Harah, ya, namanya Hirah, ya. Dia belajar tentang cerita Persian King. Cerita apa kita panggil tamadun Parsi. Ya, sebab ketika Nabi ajar Quran, dia cerita, dia nak lawan Nabi. Ya, jadi sampai peringkat begitu. Kerana orang suka dengar cerita. Sebab itu Quran penuh dengan cerita. Ya, sebab itu kita tengok, ya, orang perempuan suka belajar Quran. Pasal dalam Quran cerita. Ya, orang lelaki mungkin tak berapa suka sangat. Orang perempuan kan baca novel. Ya, orang lelaki mana baca novel? Pelik lah orang lelaki baca novel. Ya, orang perempuan yang suka baca novel. Kalau tak percaya, bila karang craft kan, karang craft section 15 buat jualan alaf 21 punya buku, tu tengok siapa yang penuh, perempuan. Sebab tu ustaz tengok majoriti yang belajar Quran, tadabbur, harfiah apa semua kebanyakannya orang perempuan. Ya, sebab Quran ni cerita. Ya, tetapi cerita yang mengandungi di dalamnya mesej akhlak, mesej akidah, mesej syariat, tu cerita dia, ya. Okey, itu kalau ustaz boleh detailkan. Jadi bila Abu Bakar baca Quran, ya, di luar rumah, menyebabkan perempuan-perempuan dan anak-anak musyrikin merasa tertarik dan melihat apa yang dilakukannya, ya. Abu Bakar seorang lelaki yang tidak dapat menahan air mata. Ya, maknanya
kalau dia dengar cerita-cerita tentang neraka, ya, hari kiamat dan sebagainya, dia akan sedih. Sebab itu ketika Nabi tanya Aisyah, ya, sebab bila Nabi sakit, Abu Bakar kena ganti Nabi jadi imam. Ya, maka Nabi tanya pada Aisyah, mana ayah kamu? Ya, aina abuka? Ya, mana bapa? Ya, Aisyah kata, jangan suruh ayah aku jadi imam lah. Sebab apa? Sebab ayah aku ni seorang penyedih. Nanti bila dia baca Quran, dia menangis. Ya, jadi bila dia menangis, makmum pun akan ikut samalah, ya. Jadi Nabi kata panggil ayah kamu juga. Maknanya Nabi nak tegaskan bahawasanya imam solat adalah apa kita panggil satu isyarat nanti bila Nabi wafat dia akan jadi khalifah, ya. Sebab itu ketika Umar mengimamkan solat, Abu Bakar kebetulan tak ada pada masa itu, ya, maka Nabi macam bukanlah bertikai, tapi Nabi kata Abu Bakar tak ada ke? Sebab apa? Kata para ulama, kerana bimbang takut, Nabi takut nanti orang nak lantik Abu Bakar ke Umar. Sebab Umar pun imam juga, Abu Bakar pun imam juga. Tapi kalau apa kita panggil, ya, sentiasa bila Nabi sakit Abu Bakar, bila Nabi sakit Abu Bakar jadi imam, maka orang dah tahu memang Abu Bakar lah yang paling layak menjadi imam, ya. Jadi Nabi tak cakap secara direct, tetapi Nabi buat jadilah, ya. Nabi indirectly Nabi bagi tahu inilah khalifah aku, inilah pengganti aku, ya. Tu cerita dia, ya. Okey, jadi Abu Bakar suka menangis ketika membaca Al-Quran. Keadaan ini menakutkan pembesar Quraisy. Mereka menghantar utusan untuk memanggil Ibnu Durunah. Pasal janji mereka Abu Bakar mesti baca Quran dan solat dalam rumah. Now Abu Bakar dah melanggar perjanjian tadi, ya. Jadi Ibnu Durunah dipanggil. Dia pun kata, kami melindungi Abu Bakar berdasarkan perlindungan yang kamu berikan dengan syarat dia menyembah Tuhannya dalam rumah. Tetapi sekarang dia langgar syarat tersebut. Dia telah membina masjid di anjung rumahnya. Di situ dia solat dan baca Quran secara terang. Kami bimbang dia akan mempengaruhi isteri dan anak-anak kami. Sekiranya dia bersetuju untuk menyembah Tuhannya hanya di dalam rumah, maka dia boleh lakukan. Sekiranya dia tidak bersetuju, maka mintalah supaya dia mengembalikan semula perlindungan, ya. Jadi macam itulah, ya. Orang Arab ni dia ada dia punya apa kita panggil, dia ada perlindungan tadi, perjanjian perlindungan tadi, ya. Sebab bila dia nak selamat daripada satu benda, dia kena minta, ada tak orang nak melindungi dia? Kalau ada pemimpin yang nak melindungi dia, maka selamatlah dia. Kami tidak suka membatalkan perlindungan yang kami berikan kepadanya, tetapi kami juga tidak bersetuju dengan tindakan Abu Bakar melakukan perkara tersebut secara terang-terang. Selepas itu Ibnu Durunah pun jumpa Abu Bakar, dia pun bagi tahu, ya, kamu tahu perjanjian yang telah aku meterai denganmu. Sekarang sama ada kamu ikut syarat yang dinyatakan atau kamu kembalikan semula jaminan keselamatan, ya, yang aku berikan kepada kamu. Aku tidak suka orang Arab mendengar cerita bahawa aku melanggar perjanjian yang aku lakukan dengan seseorang. Jadi orang Arab ni dia macam tadilah, ya, dia takut, ya, dia takut nanti orang kata macam ni, orang kata macam tu, orang komplain, ya. Jadi macam apa kita panggil, ya, macam Abu Talib juga ketika nak wafat, ya, ketika nazak kan Nabi ajak dia melafazkan syahadah, tapi dia tak syahadah, ya. Dia tak syahadah. Dia cuma kata aku berada di atas agama Abdul Muttalib, ya, aku berada di atas ala millati Abdul Muttalib. Dia hanya kata macam tu saja, ya. Adakah dia menerima Nabi sebagai rasul? Ya. Pasal ingat lagi, ya, kalau cerita tu sahih, maknanya cerita Abu Talib pergi berniaga, umur Nabi 12 tahun dibawa Nabi, ya, cerita dengan padri, ya, seorang rahib, ya, kita panggil monk kan, ya, dia bukan priest, ya. Kalau priest padri, ya, dia bukan duduk di gereja, dia duduk di dia panggil nama tempat ibadah tu, ya, dia panggil monastery, ya, dia panggil monastery, ya. Jadi bila Nabi pergi, kalau cerita tu lah, sebab cerita tu ada banyak perbincangan, ada yang kata cerita tu tak sahih, ya. Tapi kalau katalah cerita tu betul, ya, memang Abu Talib sudah mendengar, ya, bahawasanya anak saudaranya akan jadi rahmatan lil alamin, akan jadi Nabi akhir zaman. Sebab itu Abu Talib tak bawa Nabi pergi ke Damaskus.
Maknanya dia dah sampai, ya, dah on the way dah. Ya, dah sampai on the way ke Syria, ke Damaskus, kemudian dia hantar balik Nabi ke Mekah balik. Ya, kerana dia percaya apa yang monk tadi bagi tahu di monasteri tadilah. Ya, monasteri itu di apa? Di satu tempat dia panggil apa ni? Busra dia panggil, ya, Busra. Ya, di Busra, bukan Basrah, ya, Busra. Ya, di Busra. Okey, ya, itu cerita dia. Jadi Abu Talib tahu tak? Abu Talib tahu, tetapi dia tidak lafaz. Itulah isu dia. Dia tak lafaz. Jadi macam mana keadaan dia? Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh buat judgement, ya. Cuma dalam Quran Allah sebut, ya, Muhammad innaka la tahdi man ahbabta. Ya, Muhammad engkau tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kau sayang. Walakinnallah, akan tetapi Allah yahdi man yasha. Allah bagi hidayah pada orang yang Allah kehendaki. Sebab hidayah tu milik Allah. Ya. Sepatutnya Abu Lahab antara yang awal masuk Islam. Pasal dia sayang Nabi, ya. Dia besan dengan Nabi, anak dia 2 orang kahwin dengan anak Nabi. Rumah dia sebelah rumah Khadijah, ya. Patutnya dialah orang awal masuk Islam. Tetapi hidayah milik Allah, dia tak beriman. Dia mati dalam keadaan kufur. Ya. Tapi orang Madinah yang jauh yang tak ada kena-mengena dengan Nabi, mereka yang masuk Islam lebih dahulu. Jadi bukan benda pelik lah. Ya. Macam apa kita panggil, ya. Macam apa ni, seorang apa kita panggil, ya, seorang tukang urut lah contoh, ya, tukang urut ataupun bomoh ke kan, kadang-kadang orang kampung pun tak kenal dia, ya. Jadi kadang-kadang kita jumpa kawan kita, ya, kita kata lama tak jumpa, awak daripada mana? Kami nak pergi bomoh lah, ada kat sini. Bomoh siapa dia? Ya, ni Fulan bin Fulan. Bomoh, kita tak tahu pula dia bomoh. Orang luar yang kenal dia bomoh, orang kampung tak kenal pun. Macam itulah contoh dia, ya. Jadi orang jauh, ya, orang jauh yang menerima dakwah Nabi, orang dekat tak terima. Satu benda yang kita kata biasalah daripada dulu macam tu. Jadi selepas itu Abu Bakar pun, aku bersetuju mengembalikan perlindungan yang kamu berikan dan cukuplah bagiku dengan perlindungan yang diberi oleh Allah. Ya, ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Peristiwa ini menunjukkan sebab berlakunya penyiksaan. Barulah Abu Bakar kena siksa. Sebab sebelum tu ada Ibnu Durunah yang menjaga dia. Kesimpulannya, tidak ada seorang Muslim pun yang tidak menghadapi penyiksaan. Semua kena. Macam mana? Dia tak letak pula tarikh kat sini, ya. Tak letaklah pula tarikh, ya. Tak pasti, ya. Apabila berhadapan dengan keteguhan pendirian, ya, dan kekentalan keimanan mereka, sesungguhnya mereka memeluk Islam bukan kerana tujuan dunia yang diharap-harapkan sehingga mereka dengan mudah dapat dimurtadkan, tak, ya. Tetapi Allah telah mengurniakan kepada mereka kemampuan untuk memahami hakikat iman. Dengan itu mereka memandang selain daripadanya sebagai kecil dan remeh. Ya, ini cerita macam di Sabah kan, grup Ghulam dakwah ustaz apa kan, ya. Mereka kata mereka dah selalu pergi tempat tu. Dah Islamkan penduduk situ pun, ya. Tiba-tiba bila Ustaz Abid Liu datang, satu kampung masuk Islam balik. Maknanya seolah-olah mereka ambil kesempatan. Ya, orang kampung ambil kesempatan, ya. Datang je pendakwah lain kata kita nak masuk Islam balik, sedangkan Islam lama dah. Seolah-olah macam selama ni pendakwah daripada Sabah dan pendakwah daripada Semenanjung tak pernah pergi ke kampung tu. Nampak macam tu kan. Jadi ada juga orang yang ambil kesempatan. Ya, macam kes apa kita panggil pembinaan telaga kan. Perigi air dekat di Kampuchea. Ya, sebab apa kita panggil, ya. Grup Datuk Murad punya grup, ya, dan banyak tempat lain buat kan. 1000 lebih lah kan. Ramailah masuk, kita pun masuk juga. Ya, tapi dikatakan yang mula-mula dulu betul. Tapi yang kemudian ni dia cat balik. Ya. Itu brother Firdaus kan. Firdaus Wong pun bagi tahu. Rupanya our brothers from Hong Kong kan, bagi tahu bahawasanya kadang-kadang mereka tukar je, buat plate baru, letak nama, kemudian ambil gambar. Konon-kononnya sebenarnya tak, duit mereka ambil. Ya, jadi kata mereka berhati-hatilah, ya. Kalau kita ada direct contact dengan orang situ lagi bagus. Instead of kita main bagi bank in saja, takut mereka selewengkan, ya, duit tadi. Ya, Kak Simah dalam dakwah lagi tahulah, ya, macam mana kadang-kadang. Tetapi macam tadilah, kita sebagai penderma kita dah dapat pahala. Ya, macam mana duit tu di manage itu bukan kerja kita lah. Tetapi kalau kita boleh pastikan kan, di kita panggil, ya, the flow of money pergi kat mana, ya, sampai ke tempat yang lebih baik, so lagi bagus lah.
Ya, instead of benda tu memang pahala tetap pahala. Ya, tetapi macam tadilah, tujuan kita nak sampaikan kepada orang yang perlu je. Ustaz, kita sebagai penganjurnya kena tak? Tak, kita tak salah lah. Sebab kita yakin orang tu. Sebab tu cuma macam tadilah ya, kita kena review lah. Sekali-sekali kita kena tengok balik. Mungkin kita ziarah, buat spot check ke kan. Sekali-sekali kalau kita boleh, kita pergi tengok betul tak ada orang buat. Ya, ataupun kita hantar kaki lah. Mungkin kita tak boleh pergi, tapi kita hantar orang lain, minta dia check betul ke dia buat. Ya, telaga baru ataupun telaga lama yang, sebab bila Hong Kong punya pendakwah kata macam tu, ya, betul juga. Sebab kita pun selama ni kita sangka baik, kita ingatkan semua berjalan lancar, ya, tapi mana kita tahu, ya. Selepas daripada kita, yalah mula-mula memanglah kan, sebab mula-mula dia kena bina telaga, tapi kalau dah sampai berpuluh kali, sampai beratus telaga, beribu telaga kita buat, kita pun tak tahu sama ada dia buat dengan betul ataupun tidak. Ya, so kita lah kena ambil maklum lah, ya. Mungkin cek balik ke, pasang kaki ke atau macam mana lah, ya. Tu kita dari segi management kita kena cuba baiki itu je lah, ya. Okey, ya, selesai di situ. Kemudian apa ni, orang kafir Quraisy mendapati penyiksaan yang dilakukan tidak mendatangkan faedah. Memang betul. Ya, sebab orang Islam ni makin diseksa, makin tinggi iman dia. Ya, makin susah, ya, makin kuat semangat dia. Jadi malah mereka mendapati semakin hebat penyiksaan, semakin kuat agama. Untuk melindungi, ya, menghadapi hakikat tersebut, mereka berkumpul dan berbincang sesama mereka. Utbah bin Rabi'ah, ya, Al-Absyami. Utbah bin Rabi'ah ni ialah bapa mertua Abu Sufyan. Utbah bin Rabi'ah, bapa mertua Abu Sufyan, ya. Jadi pada Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf, ketua yang ditaati oleh kaum dia. Wahai orang Quraisy, bolehkah aku berjumpa dengan Muhammad untuk berbincang dengannya, ya? Aku akan mengemukakan beberapa cadangan kepadanya, apa yang diharapkan. Semoga dia menerima sebahagian cadangan tersebut dan dia meninggalkan dakwah yang dibawa. Mereka menjawab, ya, wahai Abu Walid, pergilah, ya, Abul Walid, ya, Abu Al-Walid, ya. Tapi tulisan ni kadang-kadang kena ambil perhatian juga, tuan-tuan, ya. Sebab Arab ni kalau kita salah hija, dia salah nanti, ya. Jadi dia ada Walid, ya, dan dia ada Walid, ya. Ni biasa ni. Bila kita terjemah bahasa Melayu, tulis bahasa Melayu, ya, kita akan sebut, ya, Al-Walid, satu lagi Al-Walid. Ini Al-Walid. Bila kita terjemah, kita akan buat macam ni je, ya. Kita pun tak tahu yang mana satu. Macam Khalid Al-Walid, Khalid bin Al-Walid. Ini Al-Walid. Sebab Al-Walid makna the father, bapa. Al-Walid, the only child. Jauh beza dia. Makna dia jauh beza, ya. Al-Walid. Sebab tu orang panggil bapa dia Walid, ya. Memanglah orang panggil bapa dia Abi, tapi banyak juga orang panggil bapa dia Walid. Ini Walid saya, Walid. Mana ini bapa saya. Walid in Arabic maknanya dia punya bapa kandung, biological father. Sebab itu Nabi Isa panggil mak dia Walidah. Walidah is a feminine for Walid. Walid muzakkar, lelaki, ya. Jadi sebab tu Nabi Isa panggil Walidah. Walidah biological mother, ya, maknanya mak kandung. Tapi kalau kita panggil someone, kita panggil Ummi. Ummi itu maknanya mak kandung pun boleh, mak angkat pun boleh, mak saudara pun boleh, mak susuan pun boleh, nenek pun boleh. Itu Ummi. Ummi itu umum. Tapi kalau kita kata walidati, walidati confirm ibu kandung, ya. Tapi Walid itu the only child. Sebab bapa dia anak tunggal. Hanya anak tunggal boleh dipanggil Walid, Al-Walid, ya. Mana kalau kita eja, kita kena tulis W-A-L-E-E-D, double E, Walid. Jadi sebab selalu kita jumpa orang Arab nama ni, selalu kita panggil dia Walid. Sebab tu bila kita panggil dia Walid, dia tak menjawab. That's not my name, ya. Dia kata I'm not married yet. How come you call me Walid? Ya, I'm not a father yet. Ya. Jadi nama dia Walid.
Walid. Walid maknanya the only child. Ya, jadi sebab bila kita Rumi kan, Rumi ada masalah. Ya, sebab tu orang Melayu selalu kalau apa kita panggil ya, dia buat apa dictation, dia buat ni spelling B memang tak menang orang Melayu. Pasal kita salah aja. English mungkin kita survive lah ya, tapi kalau Arabic selalu salah. Ya. Pasal kita tambah ya, kita panggil Robi ke Robi. Yang mana satu ni? Robi ya, macam teh, macam syai dekat negara Arab di Saudi tu, memang nama dia Syai Robi. Bukan Robi. Kalau Robi nombor 4, the force. Kalau Robi itu spring. Spring. Nampak tak beza dia? Ya, Robi itu spring. Ya. Jadi benda-benda ni kalau ustaz kena tunjuk semua tu. Sebab make sure apa kita panggil ya, nanti dia eja betul. Kalau tidak salah. Ya. So maknanya ni Walid dengan ni macam tadi kan, Robi. Maknanya the force. Ya, the force. Tapi kalau Robi ya. Robi ya, macam mana nak tulis kan? Susah. Robi. Jadi Robi ni mana spring, musim bunga. Spring. Ya, musim bunga spring. Itu makna Robi. Ya. Jadi yang mana satu? Okey, satu lagi kalau perempuan. Ya. Perempuan ya. Kalau Robi, kalau perempuan Robiah. Kalau perempuan satu lagi ya, Robiah. Ya. Dalam bahasa Arab, Robi lelaki, Robi lelaki, Robiah lelaki. Ini saja perempuan. Robiah itu Robiah al-Adawiyah. This is Robiah al-Adawiyah. Maknanya the force juga, tapi perempuan. Sebab apa Robiah tu nama dia Robiah? Pasal dia adalah anak keempat. Atas dia semua perempuan. Sebab tu mak dia tak bagi nama dah. Bila tak ada nama, kita bagi nama the force sajalah. Ya, nombor 4. Memang dia anak nombor 4. Meaning anak pertama tak boleh bagi nama Robiah. How come anak pertama kita bagi nama the force? Tak boleh. The first lah. Confused kan? Sebab itu kat negara Arab, kalau ada budak Melayu nama dia Robiah, nanti profesor akan kata, you must be number 4 in your family, dia kata. No, I'm number 1, dia kata. How come number 1? Faham kan? Itulah isu dia. Ya. Jadi patutnya kalau dia nombor 2 kan? Nombor 2, okey, nombor 1 al-awwal, nombor 2 as-sani. Jadi macam orang yang nama Sani, macam kita kata Tan Sri kan, guna minta maaf lah ya, Tan Sri Harus Sani, itu maknanya dia mungkin anak yang nombor 2. Pasal As-Sani menunjukkan nombor 2, the second one. Ya, As-Sani. Ya, macam kita kata King Abdullah sekarang ni, King Abdullah dekat Jordan, King Abdullah anak King Hussein, dia punya nama King Abdullah the second. Maknanya King Abdullah Al-Malik Abdullah As-Sani, the second one. Ya. Kalau Raja Morocco, Hassan, ya, King Hassan the fifth. Our Sultan Kelantan, same, Sultan Muhammad ke-5. Ya, Sultan Muhammad ke-5. Ya, sebab apa? Sebab dia punya great grandparent dia Muhammad the first, Muhammad the second, Muhammad the third, Muhammad the fourth, ya kan? Dia Muhammad the fifth. So, macam itulah. Jadi, okey, kita pergi daripada sebelah kanan. Robiah, anak perempuan keempat. Robiah, ini nama lelaki. Robiah dengan Robi sama makna lebih kurang. Robiah dengan Robi nampak macam perempuan, ada tak marbutah at the end kan? Bukan. Tak marbutah doesn't have to be female. Tak mesti, ya. Jadi maknanya Robiah ataupun Robi sama, ya. Ini contoh dia. Kalau perempuan Robiah saja. Tak ada nama spring. Patutnya perempuan lah spring tu kan, ya. Sebab hati dia saja yang spring tu, ya. Yang berbunga-bunga, flowery itu hati dia. Ya, tapi dia tu tak, ya. Sebab dia Robi. Jadi kalau Robi anak nombor 4.
Tapi kalau kebiasaan orang Arab, Rabi'. Jadi kalau kita sebut Rabi', dia tak jawab. That's not my name, dia kata. Ya, I'm not the force in my family. Ya. I'm the Rabi' in my family. I'm the spring of my family. Ya, ya macam tu cerita dia. Doa pun ada. Ya, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai musim bunga, sebagai apa nak kata kalau nak terjemah, sebagai penghias, ya, sebagai hiasan hati kami. Jadikan Quran itu sebagai hiasan, bukan nombor 4, tapi sebagai hiasan. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Itu doa biasa orang bacalah. Ya, ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai hiasan dalam hati kami. Ya, tu dia punya cerita dia. So kena hati-hatilah. Maknanya kena belajarlah sikit-sikit bahasa Arab, tak boleh tidak, kena juga. Ya, sebab tak ada pilihan. Sebab kita akan jumpa istilah-istilah ni. Dan biasanya nama-nama ni banyak orang salah. Bila kita dengar, ya, even kalau dia belajar bahasa Arab sekalipun, ustaz-ustaz pun bila dia sebut nama, biasanya dia akan sangkut kat situ. Ya, bila kita dengar dia sebut nama macam Khalid bukan Khalid kan, Amru, Hisham. Cuba tengok orang Arab sebut kan, bunyi dia. Kalau Melayu kita macam mengada-ngada lah kan. What is your name? My name is Hisham kan. Orang Melayu panggil Hisham. Mana Hisham, apa Hisham, ya. Umar kan, dia ain. Umair, ya. Amir. Kita Amir je, bukan Amir. Ain alif min ra, ain alif Amir. Ya, Aisyah kan. Orang Melayu selalu salah sebut Aisyah. Ya, dia Aisyah. Ya, jadi ain alif. Aminah. Dia hamzah, dia bukan ain. Aminah. Ya, jadi tu dia punya kena ni lah, ya. Okey, jadi apa lagi selepas tu, ya. Abul Walid adalah Utbah tadi. Utbah ni bapa mertua kepada Abu Sufyan. Maknanya bapa Hindun. Hindun tu isteri Abu Sufyan. Ya, jadi Utbah bin Rabi'ah. Jadi jangan baca Rabi'ah perempuan. Rabi'. Ya, sebab tu kalau dekat universiti kita kena ni, sebab bila kita tulis Rumi, ya, kita kena tulis betul-betul, ya. Jadi Ra alif ba ain, ya. Maknanya RA, A tu dia ada panjang. Ra. Sama ada RA ataupun RAA. Ra, ya. Baru ba, ya. Apostrophe. Jadi Rabi' baru betul. Ataupun Rabi', ya. Tapi nak letak 2A ni susah. Nak kena pakai yang ni. Ya. Kita kena import tu lah, ya, sebab ni tak ada, apa ni, alfabet ni tak ada. Dia kena jadi kalau panjang Ru panjang, Ri panjang, ni Ru, Ra, susah. Tapi nak buat macam mana, ya. Itu kita panggil transliteration punya sistem, ya. Jadi kalau dekat universiti untuk budak buat master PhD, kita ajarlah benda-benda ni. Okey, ya. Maka Utbah bin Rabi'ah pergi jumpa Nabi yang sedang solat di masjid, ya. Dia berkata, wahai anak saudaraku. Dia panggil anak saudaraku, sedangkan Nabi bukan anak saudara dia pun, ya. Tapi dia punya bahasa lah, ya. Kedudukan kamu di sisi kami sebagaimana yang kamu tahu, kamu adalah orang yang berketurunan, betul, Nabi Bani Hashim, ya, dan berkedudukan mulia. Sesungguhnya kamu telah membawa satu perkara yang besar kepada kaummu. Dengannya kamu memecah belahkan kesatuan mereka kerana memperbodohkan orang yang cerdik, ya, di kalangan mereka. Kamu menghina Tuhan-Tuhan dan agama mereka, dan kamu mengkafirkan datuk nenek mereka, ya. Jadi mengkafirkan datuk nenek. Jadi sebenarnya Nabi tidak mengkafirkan datuk nenek mereka. Nabi tak buat. Tapi mereka lah yang menganggap seolah-olah Nabi memperlekehkan, ya. Jadi apa yang diharapkan ialah kamu dapat menerima sebahagiannya. Rasulullah berkata, sebutlah wahai Abu Walid, ya, Abul Walid, ya. Ada AL tu, Abu Al-Walid, Walid. Aku akan mendengarnya. Maka Utbah bin Rabi'ah berkata, wahai anak saudaraku, sekiranya apa yang kamu bawa ini tujuannya mendapatkan harta, maka kami sanggup kumpulkan harta kami untuk diberikan kepada kamu. Maknanya
orang Quraisy ni dia punya pandangan Nabi ni bawa dakwah baru ni untuk dapat harta sebenarnya. Ya, dia kata kalau kamu sebenarnya nak dapat harta, kita boleh kumpulkan harta, kita boleh bagi kat kamu. Ya, mana dia boleh bagi, dia boleh offer macam tu. Ya. Sekiranya dengan tujuan mendapatkan kedudukan, maka kami akan lantik kamu jadi ketua. Sebab Nabi Muhammad memang sudah diterima kepimpinannya. Kami tidak akan membuat sebarang keputusan tanpa persetujuanmu. Sekiranya dengan tujuan menjadi raja, kami akan lantik kamu. Sekiranya apa yang kamu bawa ni adalah daripada hasutan jin. Betul, ya. Sebab orang Arab Quraisy anggap Nabi Muhammad tu ada penyakit apa? Mereka anggap Nabi ni sakit. Sakit apa? Ialah sakit apa? Sakit apa? Bukan sakit otak. Mereka anggap Nabi ni kena sawan. Ya, mereka anggap Nabi ni epilepsi. Pasal ketika Nabi dapat wahyu, kan Nabi dapat wahyu, kan Nabi tak bercakap dengan orang, ya. Nabi tunggu wahyu tu. Kalau musim sejuk, Nabi berpeluh-peluh. Kalau Nabi duduk atas unta tu akan jatuh duduk, ya. Maknanya mereka anggap Nabi ni macam orang kena sawan. Ya, sebab tu kata mereka, kalau ya sekiranya apa yang kamu bawa ni adalah daripada hasutan jin, kamu tidak mampu untuk melawannya, kami akan cari bomoh untuk mengubati. Nampak? Ya, maksudnya mereka sayang Nabi ni. Pasal Nabi tak bercakap bohong, ya. Nabi menyelesaikan masalah peletakan Hajar Aswad, ingat lagi kan? Masa Hajar Aswad nak diletakkan balik dekat housing dia tu, kan Nabi yang menyelesaikan masalah. Dan mereka setuju dengan apa yang Nabi buat. Ya. Kami akan belanjakan harta kami untuk tujuan tersebut sehingga kamu benar-benar sembuh. Ini kerana kemungkinan jin dapat mengalahkan seseorang dan dia boleh diselamatkan dengan cara mengubat. Memang dia orang pun percaya, betul. Selepas itu Rasulullah pun berkata, adakah kamu sudah selesai mengemukakan cadangan kamu, wahai Abul Walid? Satu yang Ustaz tak sebut, Abul Walid ni adalah pemidato. Dia seorang pemidato. Maknanya dia memang pandai cakap. Ya. Sebab itu mereka hantar Abul Walid. Pasal mereka tahu Nabi Muhammad pandai cakap. Ya. Jadi mereka pun hantar, maknanya the best orator untuk lawan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tak jawab dengan perkataan Nabi, tapi Nabi jawab dengan membaca surah Fussilat, surah 41 dalam Quran. Ya, ataupun surah ni dipanggil Hamim Fussilat. Sebab dalam Quran ada berapa surah, ya? Ada 6 surah yang mula dengan Hamim. Ya, Hamim, ya. Hamim Tanzil, Hamim Tanzil, Hamim Fussilat, ada, ya, ada banyaklah. Jadi ni antaranya kita tadaburkan sikit ayat ni. Kita mungkin tak sempat nak habiskan semua, tapi kita ambil sebahagian. Ya, Hamim Fussilat. Jadi surah ni sudah pasti surah yang turun di Mekah. Ya, dan turun sebelum hijrah. Jadi kalau surah tu turun di Mekah sebelum hijrah, maka confirm surah tu surah Makkiyah. Surah Makkiyah, ya. Hamim, ya. Tanzilum minar rahmanir rahim. Penurunan Quran ini daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian disambung ayat nombor 3, kitab Quran ni Fussilat, yang dijelaskan. Fussilat yang dijelaskan. Ya. Surah Fussilat, mungkin boleh tengok apa ni surah Fussilat. Kalau ada apa ni, ada Quran, boleh tengok surah Fussilat ayat 1 sampai 14. Ya. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Quranan, bacaan. Sebab itu Quran kita kena lafaz. Walaupun perempuan solat Zuhur dan Asar, dia kena lafaz bacaan Fatihah dan surah tu sampai telinga dia dengar. Tak payah baca kuat-kuat, tapi kita panggil setakat didengar oleh telinga. Ya. Jadi sebab Quran tu Quranan. Sebab Al-Quran tu adalah Quranan. Dipanggil Al-Quran kerana dia dibaca. Ya. Sebab tu bila kita lafaz, ya, nanti malaikat akan tulis. Pasal malaikat hanya catat apa yang dia dengar. Apa yang tak dengar, apa yang duduk dalam hati, malaikat boleh catat tak? Malaikat tak tahu. Yang duduk dalam hati Allah saja tahu. Sebab tu dalam surah Qaf, ya, ayat berapa tu? 16, 17, 18. Ayat 18, ya, Allah bagi tahu, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang manusia lafazkan
illa ladaihi, melainkan padanya ada raqibun atidun, malaikat yang mencatat. Raqibun yang mengawasi, atid yang mencatat. Ya, sebab tu kita ada malaikat, bukan nama malaikat tu, kerja dia. Raqibun atidun. Ya, jadi raqib tu ialah pengawas. Ya. Jadi pengawas bukan nama. Pengawas tu tugas dia. Macam kita kata, okey, what is your name? My name is prefect. Your name is not prefect. Your name is Hussein, Hasan. Ya, kerja dia prefect. Jadi raqib bukan nama malaikat. Kita salah. Kita ingat malaikat raqib, malaikat atid kan? Tak betul. Raqib tu kerja dia. Atid tu kerja dia. Ya. Sebab dua-dua malaikat, kiri dan kanan, dua-dua raqibun atidun. Dua-dua. Sebab bukan nama dia. Ya, itu adalah pekerjaan dia. Macam Jibril itu nama. Jibril, Mikail, Israel, Israfil itu nama dia. Tapi raqibun atidun bukan. Ya, itu bukan nama malaikat. Sebab kalau macam itu banyak lagi nama malaikat dalam Quran. Ya, muakibat tu pun dah dengar muakibat. Muakibat tu maknanya malaikat yang datang silih berganti. Sebab malaikat ni sentiasa jaga kita. Bila malaikat malam naik ke langit, malaikat siang ganti. Tapi malaikat siang dia tak ganti, melainkan dia datang sebelum malaikat naik. Faham tak Ustaz sebut ni? Macam security guard kan? Dia kerja 7 pagi, 7 malam sampai 7 pagi. 7 malam sampai 7 pagi. Selagi dia punya pengganti tak sampai, dia boleh tak balik? Dia tak boleh balik. Dia kata ni dah pukul 7 ni, masa saya dah habis. Ya. Tapi kawan ni tak datang lagi, boleh tak balik? Tak boleh, dia kena tunggu. Ya. Walaupun kawan ni datang pukul 8, dia kena tunggu. Pasal itu amanah. Nanti siapa nak buka apa semua sebagainya, nak jaga, ya. Jadi oleh kerana tu malaikat macam tu jugalah. Ya. Jadi malaikat ni, malaikat malam nak naik, malaikat siang dah turun. Ya, sebab tu solat subuh adalah solat yang disaksikan oleh 2 batches of angels. 2 batches, 2 batch malaikat. Malaikat malam yang nak naik, tapi dia tengok kita solat subuh, dan malaikat siang yang dah turun. Ya, sebab itu solat subuh adalah solat yang masyhuda, yang disaksikan. Ya, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Surah Al-Isra, ya, ayat berapa tu? Ayat yang ke berapa, ya, 78. Ya, apa 78, ayat 78. Surah Al-Isra surah 17. Ya, apa ni, apa? Aqimis solata, ya, liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri, dan solat subuh. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya solat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang macam mana? Malaikat malam, malaikatul lail, dan malaikatul nahar, malaikat siang. Itu tafsiran dia. Ya, jadi maknanya 2 batch malaikat menyaksikan solat subuh. Penyaksian malaikat dua ni ketika solat fajar ke selepas solat? Ketika solat fajar. Ketika solat fajar tu elok kita berdoa juga. Yalah, maksudnya selepas habis solat baru malaikat malam naik. Malaikat siang dah turun dah. Jadi maksudnya dia tak adalah selisih. Malaikat ni naik, malaikat ni turun, tak. Maknanya malaikat siang dah sampai. Malaikat malam belum naik lagi. Ya, jadi malaikat malam tu akan naik selepas daripada solat subuh tu. Ya. Waktu tak sebelum waktu syuruk dia akan naik. Ya, mana waktu syuruk tu dah tak ada malaikat malam, malaikat siang saja. Tapi subuh tu dua-dua ada. Ya, jadi sebab tu solat subuh tu adalah solat yang dipanggil, solat yang disaksikan oleh, Kalau kita solat subuh lewat, katalah setengah jam lepas kan. tak tahulah sebab dalam ayat pun tak ada cerita pukul berapa kan. Tapi maksudnya the solat subuh itself lah kan. Maksudnya kita pun tak tahu adakah bila matahari terbit je mereka dah naik ke. Tapi yang pasti before sunrise kena naik lah. Sebab tugas dia memang malam saja. Ya, sebab itu dalam Quran solat subuh dianggap solat di hujung siang. Hujung maknanya the beginning. Ya, beginning of siang tu adalah subuh. Ya, dan solat maghrib bukan solat malam. Solat maghrib adalah, sebab tu subuh dengan maghrib dua-dua tu hujung. Dia panggil tarafayin nahar. Tu dalam surah apa tu? Dalam surah apa Dalam surah Hud, Ya, boleh tengok nanti dalam surah Hud. Ya. Jadi aqimis salata liduluki aqimis salata, ya. Apa dalam ayat tersebut, ya? Dirikan solat.
Ya, apa ni, antara dua hujung siang. Tak tahu in English apa terjemahan dia. Dua hujung siang. Ya, tu ayat yang ke berapa ya? Ya, ayat 12, ayat 13. Mungkin ayat 14. Ayat 14 surah, cuba tengok. Ayat 14 surah Hud. Surah Hud surah 11. Surah Hud. Tengok dulu surah Hud ayat 114. Sorry, bukan 14, 114. Ayat 114. Establish a prayer at the two ends of the day. Two ends of the day. Two ends of the day. Maknanya dua hujung siang. Sebab tu subuh dengan maghrib bukan malam. Pasal bila terbit fajar dah berakhir malam dah. Sebab tu tak boleh makan lagi dah. Terbit fajar aja stop makan. Sebab makan tu pada waktu malam. Bila fajar aja itu dah mula siang. Walaupun matahari tak terbit. Sebab itu maghrib bukan malam. Ya, maghrib bukan malam. Malam is isyak. Sebab bila maghrib masih terang tak? Masih terang. Ya, masih lagi nampak dia punya apa kita panggil ya? Dia punya mega merah tu. Mega merah tu apa in English apa Kak Syima? Yang merah, mega merah selepas maghrib tu. Apa dia panggil? Dust. Dust ya. Dust prayer tu maghrib ke? Bukan dawn prayer. Nah, okey. Jadi mana dust lah. Okey ya, dust prayer. Ya. Tapi merah, warna merah tu ya, tak tahu tak? Tapi tak ada satu istilah tak ada perkataan yang sebab twilight tu ialah waktu tu. Ya, mungkinlah. Kalau bahasa Arab dia panggil syafaq. Asy-syafaqul ahmar, maknanya merah. Ya, waktu tu merah tu. Ya, tu waktu dia tu. Jadi maknanya maghrib dengan subuh dua-dua tu siang. Jadi solat siang ada 4 solat siang. Ada 4 solat siang. From subuh, zuhur, asar plus maghrib. Solat malam satu je. Isyak. Ya. Jadi maknanya okey. Jadi bila kita faham macam tu, ya, banyak benda kita kena betulkan. Ya. Kak Syima tengok apa tu? Tafsir. No. The image of the sky. Okey. Dawn. During dawn and dusk. Yeah. Ada beza. Ada beza. Pastilah ya. Kalau dawn is more orangey. Oh, orangey. Kalau dusk is red. Reddish ya. Okey. Okeylah. So maknanya nak bagi tahu ada benda yang kita kena betulkan, ya. Ustaz pun find out lah benda ni daripada pembacaan jugalah, ya. Bila kita tengok tadabbur ayat Quran, maksudnya bila kita nak baca surah Kahfi, afdal baca surah Kahfi tu bila Kak Syima? Malam kan? Ya, malam juga. Jadi jangan bacalah lepas maghrib. Baca lepas isyak. Sebab maghrib is not night. Kan? Dia masih dusk lagi. Sebab tu ayat Quran, hadis Nabi kata, sesiapa yang membaca surah Kahfi pada malam Jumaat. Malam starting from isyak. Bukan maghrib. So maknanya kalau kita baca betul maghrib, bukanlah kata tak acceptable. Tapi the best time is after isyak. After isyak. Sama ada kita baca sebelum tidur ke apa ke kan. Tapi yang penting kita baca malam. Maknanya kalau kita bangun malam pun, let's say kita bangun pukul 3 pagi, 4 pagi, masih belum subuh, okay, that's the time. Masih boleh. Ya. Tapi jangan baca lepas maghrib lah. Sebab kita nak keluar daripada khilaf tadi. Ya. Sama juga macam surat Muluk. Muluk pun baca malam. Not after maghrib. Ya. So itulah cerita ni. Jadi maknanya bila kita tahu tentang timing ni, baru kita tahu rupanya solat isyak tu solat malam. Tapi solat malam yang fardu. So the first solat malam yang sunat is what? The first solat malam sunat is tak, maghrib mana ada malam? Isyak malam. Solat apa, cikgu? Solat sunat yang pertama, ya? Ba'diyah isyak. Sebab qabliyah isyak tak muakkad.
Boleh, tapi tak muakkad. Yang muakkadah ialah ba'diyah isyak. So ba'diyah isyak adalah the first solat sunat malam. Solat sunat malam, sebab tu ba'diyah isyak jangan tinggal. Sayang. Ba'diyah isyak tu besar pahala. Ya, sebab apa? Of course ba'diyah maghrib pun, tapi ba'diyah isyak tu pasal dia adalah solat sunat malam yang pertama dibuat, solat sunat. Isyak itself adalah solat malam, tapi yang fardu. Yang nanti kita bangun malam nanti itu tahajud. Sebab tahajud kena tidur dulu. Tapi solat malam, sebab tu tarawih tak payah tidur. Kan? Sebab tu tarawih tu dia mesti dibuat malam. Mana ada orang buat tarawih lepas maghrib? Tak ada. Orang buat lepas isyak. Pasal maghrib is not night yet. Ya, not yet. Ya, lepas isyak. So kita betulkan macam tu. So itulah ya yang boleh Ustaz sebut. Yang tadi Quranan. Okey, Ustaz habiskan ayat 3, Quranan Arabian. Jadi Quran ini adalah satu kitab bacaan. Ya, kitab bacaan Quranan Arabian in Arabic liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mahu mengetahui. Maksudnya kaum apa pun kita, kalau kita usaha untuk faham Quran, kita akan dapat. Ya, of course orang Arab lagi maknanya better access lah ya to Quran ya. Okey, satu lagi ayat 4. Basyiran, Quran membawa basyiran, berita gembira, wa naziran, peringatan, warning ya. Fa'arada aksaruhum, tetapi a'rada, berpaling, aksaruhum, majority of them a'rada maknanya berpaling, tak mau dengar. Ya, kalau orang dulu masa Nabi baca Quran, apa mereka buat? Tutup telinga, sumbat telinga, tak mau dengar. Orang sekarang apa dia buat? Dia tak tutup telinga. Orang sekarang dia tukar channel. Dia tukar channel ya. Dia pasang je, dia buka kereta, pasang Allah Quran lagi, dia tukar channel lain pula. Ya, channel music ke channel apa ya. Orang dulu tutup telinga pasal dia tak boleh tukar channel ya. Jadi a'radu aksaruhum fahum la yasmaun. Jadi oleh kerana mereka berpaling sehingga mereka la yasmaun, mereka tak dengar. Sayanglah ya. Itu yang orang kata ada mata tak tengok, ada telinga tak dengar ya, ada mulut tak puji ya. So itulah ceritanya ya. Dan mereka bagi alasan satu lagi ya, bagi alasan wa qalu, dan mereka berkata qulubuna, hati-hati kami, fi akinnah, ada tutupan. Dia kata ada coverage, hati kami ni tak boleh dengar. Mimma tad'unana ilahi, apa yang kamu seru ni Muhammad, hati kami tak boleh dengar lah, pasal dah ada barrier ya, dah ada tutupan. Wa fi azanina, pada telinga kami, waqrun, sumbatan, ada sumbatan, waqrun. Wa min bainina wa bainika hijabun ya, between us and you ada hijabun, ada hijab pula. Fa'mal innana amilun, buatlah Muhammad, kamu nak dakwah ke, kamu nak ceramah ke, buatlah ya. Innana amilun ya, kami pun buat kerja kami juga. Jahat betul ya cakap-cakap dia ni. Muhammad nak dakwah ke nak apa, buatlah ya. Tapi don't forget ya, we are doing the same job also ya, kita pun buat kerja kami juga. Okeylah, selesailah ayat 5 ya. Yang lain tu kena sambung lah. Ada soalan apa-apa? Silakan, ada apa-apa nak tanya? Ada soalan Ustaz. Yang actually tu question. Tadi balik pada cerita yang Ummu Sulaim yang buat syarat tu. Sekiranya orang tu buat syarat sebelum kahwin. tu, lepas tu orang tu dah lakukan, dia tak kahwin juga dengan orang tu. Berdosa ke? Dari segi, sebab dia janji, maknanya dia sudah menyalahi janji, berdosa lah. Dosa-dosa ya. Of course dalam masyarakat dia dianggap mungkir janjilah ya. Tapi di sisi Allah dia berdosa kerana dia dah berjanji, kalau you fulfill this requirement, okay, I will marry you kan. Dia dah janji dah, tiba-tiba sampai tarikh dia tak nak kahwin ya. Sedangkan orang tu dah buat apa yang dia nak. Dia Orang saja memainkan saja dia main-mainkan saja ya. Soalan kedua. Ya. Kita tahu Kaabah tu dibina asasnya oleh Nabi Adam. Lepas tu Nabi Ibrahim Bina semula. And then orang start orang solat di sana, menghadap ke sana. Masa bila dia menghadap ke Masjid Aqsa. Okey ya, itu good question ya, Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa tu bila mula kan? Bila mula menghadap. Sebab ya, Ustaz tak tahu jawapan yang pastilah. Tapi zaman Nabi Musa, zaman Nabi mana pun ya, zaman Nabi apa kita panggil ya, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Soleh,
Sebelum Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa after Ibrahim lah. Tapi kalau Hud dengan Soleh before Ibrahim, sebab Ibrahim nombor 6. Nombor 1 Adam, nombor 2 Idris, nombor 3 Noh, nombor 4 dengan nombor 5 Hud dan Soleh. Mereka buat haji tetap kat Mekah juga. Nabi Musa buat haji kat Mekah. Ada riwayat dalam buku sejarah Madinah yang Dr. Abdul Basit tulis, cerita dia bagi satu riwayat Imam Tirmizi, Nabi Musa pergi haji bersama dengan Bani Israel ke Mekah. Nabi Musa, ya, maknanya mereka punya kiblat Mekah, ya. Kemudian bila mereka balik, mereka singgah di Madinah. Nabi Musa kata, inilah tempat Nabi akhir zaman akan diutus. Nabi Musa cakap pada Bani Israel. Sebahagian Bani Israel tak nak ikut Nabi Musa balik. Sebab dia kata baik kita tunggu yang akhir zaman. Ya, sebab tu Madinah tu sudah menjadi tempat yang sebab tu masa Nabi datang Madinah, orang Yahudi dah berlonggok duduk Madinah dah. Pasal mereka tahu, ya, Nabi akhir zaman. Tetapi mereka menyangka Nabi akhir zaman tu from Bani Israel. Ya, mereka surprising, ya, akhirnya mereka tahu rupanya Nabi akhir zaman tu adalah Arab, bukannya Bani Israel. Ya, sebab Nabi Musa tak cakap bangsa apa. Nabi Musa hanya bagi ciri-ciri saja. Dan mereka menyangka kan, kalau nak tengok tak ada pula perintah suruh sembahyang menghadap ke Masjid Al-Aqsa tu, tak ada. Ya, zaman Nabi Musa lah. Ustaz tak jumpa lah ayat Quran yang kata, cuma masa Nabi Musa di Mesir, Allah perintah mereka jadikan rumah sebagai tempat solat. Tapi tak ada pula cerita menghadap ke mana. Ya, tak, itu asalnya, asal-asal masa Allah perintah solat. Bukan perintah solat ni mula-mula ikut Nabi Ibrahim. Tapi Nabi solat tu bukan menghadap ke Masjid Aqsa macam tu saja. Nabi menghadap ke Kaabah yang mana kalau ni Kaabah, ni Masjid Aqsa, Nabi akan sembahyang kat sebelah sini. Supaya Nabi menghadap Kaabah dan Nabi menghadap Masjid Aqsa. Maksudnya kalau nak kira sebelum zaman Nabi tu lah. Tapi Ustaz tak tahu apa jawapan sejak bila kan. Sebab soalan bagus, soalan Kak Syima tu bagus Ustaz, tapi Ustaz tak boleh jawab. Cuba tanya Ustaz-Ustaz lain lah, ya. Mungkin dia ada jawapan-jawapan yang lebih baik lah. Ustaz tak ada jawapan. Tapi yang pasti semasa Nabi solat di Mekah, Nabi memang sudah menghadap ke Masjid Aqsa. So that means bila dia migrate ke Madinah, dia Tetap. ada di antara Makkah dengan Al-Aqsa. Itu yang dia pusing ke belakang kan? Ya, tak, betul. Kalau sebab ni Aqsa, ni Mekah, Nabi duduk tengah kan. Masa Nabi duduk Mekah, Nabi hadap dua-dua ni. Nabi tak pernah hadap macam ni. Pasal apa? Sebab orang Mekah dahlah Nabi keluar daripada agama nenek moyang. Nabi solat tak hadap ke Kaabah pula. Sebab tu Nabi buat keputusan tetap ada Masjid Aqsa tapi yang selari. Bila Nabi pindah ke Madinah, Nabi tak menghadap ke Kaabah lagi dah. Tetapi Nabi selalu naik kepala, ya. Nabi selalu dongak. Nabi minta supaya Allah turunkan sebab orang Yahudi dah mengata dah. Muhammad, kau tak pegang agama kami, tapi pasal apa sembah Masjid Aqsa? Siapa menghala ke sana? Sehingga akhirnya Allah perintah Nabi 2 rakaat pertama kan. 2 rakaat kedua barulah pusing, ya. Sebab tu ada 2 kiblatain tu. Ya, sebab Nabi duduk tengah-tengah. Tapi bilakah bermulanya kiblat tu menghadap? Ustaz tak boleh jawab, tak tahu. Ustaz pun looking forward nak dapat. Ya. So itulah, ya. Okey, Abang Syuaib ada persoalan? Tak ada. Apa brother? Tak ada. So kalau tak ada macam itulah, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.